Tidak timbul soal Datuk Seri Anwar wajar ditukar atau kita perlukan pimpinan yang baru. Saudara Rafizi, bagi saya melihat dalam beberapa buku Saudara Rafizi telah menyatakan seolah-olah parti berada di dalam landasan yang tidak betul. Seolah-olah lebih realistik menjadi pembangkang yang bermaruah, apatah lagi dalam kedudukan terkini, dalam kedudukan kelesuan politik dengan 63% masih tidak membuat keputusan untuk menyokong parti yang mana, seperti dinyatakan oleh Saudara Rafizi tadi. Apakah Pakatan Harapan dan juga PKR sendiri memerlukan kepimpinan baru untuk digandingkan dan bukannya Datuk Seri Anwar Ibrahim? Apakah itu perlu dilakukan? Dan yang kedua, sebagai orang nombor dua, bagaimana Saudara Rafizi melihat kedudukan posisi tersebut? Adakah sebagai pelengkap ataupun pengkritik kepada parti, kepada presiden? Kerana tadi ada nyatakan, saya tak nak gunakan perkataan itu, pemukul di dalam parti. Jadi ini merupakan antara bucu-bucu yang saya harap Saudara Rafizi dapat jawab. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Tuan Rafizi, 4 minit, silakan. Terima kasih saudara. Soalan yang pertama ialah adakah perlu ada kepimpinan baru? Kita masuk dalam pilihan raya umum 2018 dalam keadaan calon Perdana Menteri yang kita tawarkan itu adalah calon yang paling tua dalam sejarah dunia. Tapi kita menang. Yang menjadi masalah ialah kerana sebahagian besar anggota politik dan juga penganalisa politik kadang-kadang mereka tidak memahami bahawa apabila rakyat membuat pilihan, mereka tidak mengikuti hanya satu batang tubuh. Dia bukan soal figura. Dia soal gagasan, idea dan kumpulan yang membariskan segala bentuk kekuatan dan kepakaran. Jadi tidak timbul soal Datuk Seri Anwar wajar ditukar atau kita perlukan pimpinan yang baru. Yang menjadi masalah, kalaupun kita ada seorang pengurus pasukan bola sepak yang baik, tetapi midfielder tak baik, striker tak baik, defender tak baik, bubuhlah manager baik macam mana pun dia tak menang. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai tokoh yang banyak mewarnakan politik negara kita, pada umur beliau sekarang memerlukan barisan pimpinan yang betul-betul membuat kerja dan faham dan boleh memberi input dan nasihat yang betul supaya keputusan bersama yang dibuat itu tidak dipengaruhi oleh kadang-kadang jalan pintas, kadang-kadang sesuatu yang kita tahu secara logiknya mustahil boleh berlaku. Sebab itu, kita perlu kembali kepada keadaan yang mana rakyat melihat keseluruhan barisan yang ditampilkan oleh Pakatan Harapan, ada yang berpengalaman, ada yang pernah jadi menteri, ada yang pernah jadi timbalan Perdana Menteri. Tetapi pada masa yang sama, citra dan pembawaan itu benar-benar mencerminkan hasrat rakyat, iaitu menjaguhi setiap isu yang dibawa. Okay, jadi itu saya ingat saya jawab dan itu terus kepada jawapan saya kepada soalan kedua. Jadi apa sebenarnya tugas dan peranan Timbalan Presiden? Tugas dan peranan Timbalan Presiden Keadilan bukanlah melaksanakan semata-mata apa yang dinyatakan oleh Presiden. Kalau Presiden kena fikir semua, kalau Presiden kena turun semua, kalau Presiden semua kena kempen tetapi Timbalan ada di belakang hanya menyatakan kesetiaan, itu yang berlaku sekarang. Sebenarnya Presiden memerlukan timbalan yang lebih tangkas, lebih pantas, lebih kreatif, lebih agresif berkempen. Tambah lagi dalam keadaan sebahagian besar pengundi kita adalah pengundi muda.